tak bunyi. Sini dia tak ada switch lah gitu. Pasti dia tak? Pasti dia. Betul dah sini. Ya, kalau tak sini dia jadi tak itu. Tak tahu bi. Tu. Okey, boleh tak? Sikit. Baik dah. Jadi dalam riwayat yang ke-19 ini, Ibrahim bin Muhammad bila dia cerita bahawa Sayyidina Ali ni, datuk dia lah Ali ni, bila dia nak cerita tentang ciri-ciri fizikal Nabi, dipanjanglah hadis dia ceritanya. Antara dia sebut, dia kata di antara dua pundak, makna dua bahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada cok kenabian. Bahkan Rasulullah tu sendiri adalah penutup kepada para nabi, mana nabi terakhir. Kena ingatlah ana sentiasa sebut, sebab orang kita dia tidak beri penekanan. Bila kita kata nabi terakhir ni, dia ada beberapa maksud besar. Pertama sekali, isyarat bahawa jawatan nubuah ni iaitu jawatan yang diberikan oleh Allah secara khusus pada orang tertentu, tak ada dah, dia berakhir di situ. Itu satu. Yang kedua, bila kata nabi ni nabi terakhir, khatamun nabiyyin wal mursalin, ia bermaksud bahawa tidak ada lagi wahyu yang Allah turunkan kepada manusia. Mana Quran itu sudah cukup dah. Yang ketiga, ia bermaksud bahawa ajaran Islam yang Allah turun ke muka dia ni sudah lengkap. Daripada Nabi Adam sampai Nabi Isa, dia lengkap dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, dia mengisyaratkan bahawa wahyu Al-Quran ini wahyu yang kekal sampai hari kiamat. Wahyu lain itu tidak dimaksudkan kekal. Dan dia mengisyaratkan bahawa wahyu Al-Quran ni adalah wahyu yang muktamad lah. Selepas tu tidak ada lagi. Itu antara poin, 4 poin lah. Besar tu kan. Sebab orang kita tidak ditekan. Sebenarnya dia ada huraian dia tu. Jadi bila kata wahyu ni tidak ada dah selepas Nabi wafat, maknanya sebab, jadi kita perhati orang-orang yang terlibat dengan ajaran salah ni, banyak sebenarnya kita dapati ajaran tu dia boleh akses maklumat dengan Allah. Maknanya ajaran tu tak betul. Mana boleh seseorang tu nak akses maklumat dengan Allah melalui Jibril ke, wakil Tuhan? Tak boleh. Kalau ada lagi, mana dia telah meroboh akidah khatmun nubuwah. Akidah ni bukan furu', usul akidah. Usul ni maknanya akidah yang mana kalau seorang tu ceroboh, dia boleh jadi rosak akidah. Itu maksud dianya. Baik, hadis Ali tentang penyebutan ciri-ciri Nabi secara panjang lebar telah disebutkan sebelum ini dengan sanad yang sama dengan hadis ini. Jadi penulis menyebutkan kembali. Kenapa Imam Tirmizi ulang ni? Ulang sebut ni sebab dia nak ambil poin hak sesuai dengan tajuk ni. Sebab tu dia tak mari semua hadis ni. Padahal sanad sama dengan hak sebelum ni. Itu maksud dia. Jadi Imam Tirmizi menyebutkannya kembali kerana di dalam ni ada fakta yang berkait dengan khatamun nubuwah. Di antara kedua pundak Nabi ni ada cok kenabian. Baik, seterusnya kita pergi sebab seterusnya tu dia berkait dengan ni juga. Hadis yang ke-20, wa bi qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Abu Asim qala hadatsana Azrah bin Thabit qala hadatsani Ilba ibn Ahmad al-Yashkuri qala hadatsani Abu Zaid Amr bin Akhtab al-Ansari qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Aba Zaid udnu minni famsah zahri famasahtu zahrah fawaqa'at asabi'i ala al-khatam qultu wa mal khatam qala sya'aratun mujtami'at. Imam Tirmizi dengan sanadnya telah meriwayatkan hadis ini daripada Abu Zaid, iaitu Amr bin Akhtab al-Ansari. Jadi dia cerita kepadaku. Ku tu maksudnya Ilba tu, perawi Ilba bin Ahmad.
Jadi kata Irbad, dia kata Abu Zaid cerita pada saya. Dia kata gini, Rasulullah SAW bersabda kepadaku, wahai Abu Zaid, iaitu Amr bin Akhtab tu. Ni ana terjemah ke bahasa kita lebih mudah. Mari dekat aku ni. Mari dekat aku ni. Hampir datanglah dekat denganku. Kena ubah tu. Pelik. Kalau bahasa kita pelik. Usak punggung. No. Zahr ni mana belakang. Usaklah belakangku. Nabi suruh dia, Ustaz. Nabi suruh dia gosok atas belakang Nabi. Ini kelebihan Abu Zaid ni. Kelebihan ni. Ini termasuk manaqib Abu Zaid. Jadi Nabi kata pada usaklah belakangku. Aku pun mengusak belakang baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila aku usap belakang Nabi itu, jari-jari aku menyentuh cok kenabian tersebut. Terasa, Kelantan kata terasa gende gitu, tinggi sikit. Moga kita bincang dah baru ni, dia duduk bawah kulit tu jadi timbul lah. Timbul, terasa, memang jelas terasa. Kalau gosok, jelas terasa. Jadi jari-jari aku menyentuh cok kenabian tersebut. Ni kelebihan Abu Zaid ni. Aku pun bertanya, aku ni Ilbak tadi lah. Apa maksud? Apa dia tu? Apa maksud cok kenabian tu? Lalu Ibrahim jawab lah. Dia kata sebenarnya rambut-rambut yang terkumpul, sya'aratum mujtami'at. Dia gini, kalau dalam riwayat lain lebih terang lagi. Sebesar telur burung tu kan. Atas tu dia ada bulu-bulu halus. Ialah mungkin di sekitar tu sedikit ada, tapi ada bulu halus. Bulu tu lembut. Ada setengah sahabat tu sepohon ni dia gosok berlapik dengan pakaian. Ada setengah sahabat tu pernah dia gosok tu kena pada masa Nabi tidak pakai baju, Nabi pakai kain sebar. Boleh perak Kelantan kain sebar ni, kain dia letak atas belakang tu. Biasa kalau kita kan, ribat lah kira-kiranya. Kalau orang kita ni biasanya kalau nak maya, kalau duduk di rumah lah, dia letak kain sebar dia buka tu, dia lipat, dia letak. Tu nak suruh tutup kepala baru. Setengah-setengah mazhab kalau terdedah kepala baru ni batas sah semaya. Mazhab Syafi'i makruh. Sebab dalam hadis Nabi suruh tutup. Mana hak ni nampak ni tak apa lagi, tapi hak ni tak ni. Tak tahu apa. Ulama kata tak tahu, tu rahsia. Termasuk daripada ghaib tu. Tak nak ayat, tapi jelas hadis sahih. Dalam Nasa'i pada. Sebab tu guru ana dulu Maulana lah, dia kata mana pokok kita ni kalau buka ni masa semaya jahimna tu. Jahil ataupun memang jenis pasti bebal lah kalau buat gitu. Tak molek doa tu. Setengah mazhab, tak silap mazhab Malik tak sah. Terdedah ni lelaki ni. Terdedah gini. Sebab tu dia tutup je. Jadi Nabi semaya di rumah, semaya sunat ada Nabi tak pakai aja, Nabi tutup itu. Jadi nampak lah ni, sikit ni, belikat ni. Ada pernah Nabi turun tanah tu, ada urusan di sekitar rumah Nabi lah. Nabi tak pakai baju, Nabi menggorengkah nak pakai baju sebab Nabi tutup. Jadi nampak, sahabat kata nampak putih tubuh Nabi. Jadi ada setengah sahabat tu dia gosok tu tidak berlapik dengan kain. Masa dia peluk Nabi tu, dia ambil peluang dia situ tu, terasa bulu-bulu halus itu. Seperti yang disebut oleh Ibrahim ni. Baik, cuba kita tengok dalam huraian ini. Sini ada 6 huraian ya. Ana bubuh nombor supaya mudah lah. Huraian pertama, perkataan Amr bin Akhtab Al-Ansari, Rasulullah bersabda kepadaku. Ni kata Amr. Abu Zaid tu kunyah dia lah. Kena ingat Kena ingat soal mobil Abu Zaid ni kalau dalam konteks bahasa Arab, bangsa Arab, bukan bahasa bangsa Arab, penggunaan kunyah ni Abu, Ummun, ini kata-kata lembut. Orang Arab dia lebih suka guna begitu. Padahal nama dia Ammar. Tapi ada anak dia nama Zaid, orang panggil Abu Zaid. Hak tu bahasa lebih lembut. Bila guna bahasa gitu dia lebih rasa dekat di hati. Itu. Nabi kata, wahai Abu Zaid, ini adalah sifat lemah lembut Nabi. Ni huraya. Huraya ni. Jadi kenapa Nabi sebut wahai Abu Zaid? Ni sifat lemah lembut Nabi dan indahnya kata-kata Nabi ketika dia menyapa para sahabatnya. Lihatlah contohnya. Beliau memanggil seorang sahabat tersebut dengan kunyah dia, tidak dengan nama khas dia. Nama khas dia Ammar itulah. Tapi sebut kunyah dia. Sebab itulah orang yang tidak ada anak, misalnya Aisyah pernah dia menangis sebab orang tak boleh panggil ummu dia. Sebab tu Nabi kata ambil lah, minta lah anak Dawa tu, seorang anak Asma tu dia pera tu Abdullah tu antara. Sebab tu selepas dia pera anak kakak dia kan,
dia dipanggil Ummu Abdillah, baru dia rasa suka. Sebab budaya bangsa dia begitu. Orang kita tak. Orang kita tidak gitu. Kalau ada pun tidak meluah lah, sebab bukan budaya bangsa kita. Tapi orang Arab budaya bangsa dia. Baik. Yang kedua, perkataannya. Nabi kata kepada dia, udunu minni. Kalau bahasa kita, mari dekat aku ni. Mari dekat aku. Datanglah dekat kepadaku. Maknanya Nabi minta Abu Zaid supaya menghampiri dia. Hampir sini secara hakiki lah. Dekat tu secara jarak, secara hakikat, bukan majas, tidak. Yang ketiga, perkataan usaplah belakangku. Sebab kalau punggung ni orang Melayu kita tak. Orang tak goral aku tu. Nah, tapi Indonesia mungkin maksud dia belakang juga. Tapi ini kita terjemah dalam bahasa Melayu kita. Maknanya belakang. Zahri itu makna zahrun tu, makna belakang. Kenapa waktu Zuhur dipanggil zahrun? Sebab matahari berada di belakang bumi pada waktu tu. Atau belakang betul-betul, tengah. Dia ke belakang lah tu. Kalau Zuhur asar nak pergi tepi dia tu. Dia itu makna zahr. Jadi aku maksudnya letakkanlah tanganmu di belakangku dan gosoklah. Bapa Nabi kata gini, sini tak ayat Nabi nak beri kelebihan kepada dia. Nak suruh dia rasa cak ke Nabi atas belakang. Ni mesra Nabi lah. Nak ayatnya manakib ni, manakib Abu Zaid ni, kelebihan dia. Yang keempat, perkataan aku pun usaplah belakang baginda sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya aku gosok. Dia buat gini, dia gosok. Kita panggil rasa, dia gosok gitu. Dia terasa di tangan dia bulu-bulu halus di khatamun nubuwah itu. Yang kelima, jadi perkataan Abu Zaid, jari-jari aku menyentuh cop kenabian tersebut. Maksudnya ketika dia mengusap belakang Nabi, maka jari-jari dia tersentuh cop kenabian itu. Yang keenam, jadi Ilba tanya, Ilba ada. Bukan Ghufrah tu. Ni Ghufrah Ilba selepas ni. Ilba asal ni dah. Ghufrah ni. Ilba betul lah, Ilba. Ghufrah tu atas tu. Ilba tanya. Aku bertanya, dia tanya siapa? Tanya Abu Zaid tu lah. Ilba tanya. Anak murid Abu Zaid tu lah Ilba tu. Bagaimana tu cop kenabian tu bagaimana? Yang bertanya tu Ilba, iaitu perawi dari Amar, ataupun kalau kita nak mudah, Ilba ni adalah anak murid Amar. Anak murid lah, sebab dia ambil daripada Amar tu, dia panggil anak murid. Anak murid Amar bin Akhtab. Amar pun jawab. Dia kata khatamun nubuwah tu makna rambut yang halus yang terkumpul. Ni kalau bahasa Kelantan, rambut ada stopok di tempat tu. Tu bahasa Kelantan. Sya'ratun mujtami'at. Mana rambut bukan duduk di tempat lain, duduk stopok situ ya. Tu maksud dia. Orang kalah orang luar nak pakai stopok tu. Mana rambut yang berkumpul pada khatamun nubuwah itu saja, tidak di tempat lain. Ia menjawab seperti ini berdasarkan kepada apa yang disentuh oleh jari-jari dia. Di sini dia tak tengok ni, dia sentuh. Hak tengok selepas ni. Ada sahabat tengok tu dalam riwayat lah. Ni dia sentuh, dia tak nampak. Padahal sebenarnya cak kenabian itu adalah daging yang menonjol seukuran kurang lebih macam telur burung lah. Di sekitarnya ada bulu-bulu. Setengah riwayat kata atas dia tak ada bulu halus. Oleh sebab itu, apabila tangan Abu Zaid menyentuh bulu-bulu tersebut, oleh kerana itu tangannya sentuh bulu. Sebab apa? Sebab ada bulu situ. Dia tak ayak timbul tu, cuma dia sentuh bulu. Mungkin dia tak nampak. Kerana cok kenabian bukan hanya sekadar bulu-bulu saja, bahkan dia adalah daging yang timbul. Dengan demikian, hadis ini tidak bertentangan dengan hadis sebelumnya. Tidak bertentangan lah hadis ini. Baik, pelajaran penting ataupun faedah ni penulis ni penulis ni disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad dengan sanad yang kuat. Ni sebut dalam Musnad Imam Ahmad An Abi Zaid Al-Ansari. Ni hadis cerita tentang ni jugalah, cuma dalam Musnad Imam Ahmad agak detail lagi. Dia buat mari sebagai maklumat tambahan. Imam Tirmizi tak buat mari ni. Ni bagus kitab ni. Sebab apa? Kita dapat maklumat tu daripada sumber lain selain daripada Imam Tirmizi.
An Abi Zaidin al-Ansari qala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam udnu minni qala famasaha bi yadihi ala ra'sihi wa lihyatihi qala thumma qala Allahumma jammilhu wa adim jamalahu qala falaqad balagha bid'an wa mi'ata sanah wa ma fi ra'sihi wa lihyatihi bayadun illa nabdhun yasir wa laqad kana munbasitul wajhi walaqad kana mumbasital wajh walam yanqabid wajhu hatta mata. Daripada Abu Zaid iaitu Amr Al-Ansari bahawa beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, dekatlah kepadaku. Sebab tak dia lah Nabi kata mari dekat. Dia ni sebenarnya antara sahabat ni hok yang muda lah. Dia ni antara sahabat hok muda ni. Dia melanjutkan ceritanya. Dia kata Rasulullah pun bila aku pergi dekat Rasulullah pun usap kepala aku. Nabi itu janggut dia. Mana ada janggut dah ni umur berapa agak janggut 20 ni. Tapi dia ni antara hak muda lah. Dia bukan kata tua menadak ni. Nabi buat gitu, Nabi gosok tak apalah Nabi buat gini. Sebab anda tengok aja ni gosok ni dia tak gosok sama tua dia. Rasulullah dia reti bahasa juga. Tapi kalau gosok pun itu satu kelebihan. Tapi kebanyakan kita tengok je hak gosok gini ni hak perekat muda lah. Ni antara hak muda ni. Janggut sebanyak mana tu wallahu alam lah. Nabi gosok kepala aku, usap kepala aku dan janggut aku. Lepas tu Nabi doa. Nabi doa kepada aku. Lebih molek tak boleh nak deki dah kita ni sebab tu lepas ni dia ada bagus kita ni dia ayat. Lepas ni dia ayat. Biarlah kita tak lihat ni pun tapi doa Nabi doa tu kalau kita ikut sunnah dia tetap kita dapat. Dia mari contoh lah. Baik. Cuba kita tengok di sini. Bila Nabi usap kepala aku janggut tu Nabi pun doa, ya Allah indahkanlah ia. Makna comel dia ni. Indahkanlah bui biar dia jadi semak sombong. Tu Nabi doa gitu. Dan kekalkanlah ketampanannya. Parut Nabi doa ni. Dia ni bagi comel dah ni. Nak cuma Nabi suruh comel biar nampak ceria dan kekal ketampanan dia. Nabi Rasulullah mendoakannya dengan doa yang penuh berkat. Berkat ni makna berkekalan kebaikan tu makna berkat. Maka perawi pun ceritalah. Dia kata berkat doa Nabi ni Ammar ni Abu Zaid ni ketika umur 100 tahun lebih dah. Dia bid'an wa mi'ah ni 100 tahun lebih dia panggil. Kalau mi'ah 100 tahun, bid'an wa mi'ah mana 100 tahun lebih. Tapi tak lebih 110. Itu maksud dia. Paling tinggi 109. Itu maknanya bid'an wa mi'ah. Lebih tu mana tak lebih daripada 10, tak lebih pada 9, sekat 9. Maknanya 109. Antara tu lah. Tapi 100 lebih lah. Itu makna bid'an. Jangan kita tahu bid'an 100 lebih, 115. Tak betul lah. Bid'an dia tak lebih pada 9. Maknanya 109 tu paling tinggi. Orang panggil 100 lebih lah tu. Tak okey lah 150. Orang panggil 100 lebih tu 1,5 orang panggil. Masa umur dia 100 lebih tu tak ada ubai di kepala. Janggut pun tak ada. Tidak ada dai ni. Memang tak ada. Ni. Kecuali kalau ada pun selarua. Selarua. Lepas tu kulit dia pun tegang molek. Tidak keriput kita tahu. Tidak kecut kulit dia. Tidak keriput sebagaimana kebiasaan datuk-datuk orang tua ni lah. Kakek-kakek, nenek-nenek kan biasa tua kan. Mesti berubah dah kulit tu. Dia dok. Kalau kita tengok Dr. Mahathir tu dok 1998 dok. Okey. Mana kulit dia orang tua tu contoh. Mana kadang-kadang setengah tak ada setua tu habis dah. Anda duk mikir kot tadi anda kata bisa kat tu heavy kelebihan dia. Mana setahun tu kulit orang lain kalau 98 tu dok tak nak bangun dah. Setengah tu 70 tu lain dah. Tak ada kulit dia ni tegang. Orang muda. Tu berkat doa Nabi tu. Tidak seperti nenek-nenek biasa. Datuk-datuk biasa dak. Wajah dia tetap muda sampai dia mati. Ini adalah berkat doa Nabi yang penuh berkat. Doa Nabi doa dia. Baik, cuba kita tengok huraian ni bagus huraian dia. Takut kita kata tak ada dalam peluang kita tu dah. Cuba kita tengok di sini. Doa yang penuh berkat ini sangat mudah didapatkan. Dia royak lalu mudah dia kata. Bahkan sampai pada masa kita sekarang ini
iaitu bagi orang-orang yang Allah muliakan kerana dia menghidupkan sunnah Nabi dan hadis-hadis yang mulia, baik dengan hafal hadis, memahami hadis, mengamalkan hadis dan dakwah supaya orang ikut sunnah Nabi berdasar pada hadis sahih, dia akan dapat juga, dia panggil dalam istilah ulama dia panggil nadharatul wajh. Nadharatul wajh ni kadang-kadang kalau tua pun dia berseri-seri nampak macam muda, tetap akan dapat sampai bila-bila pun. Mana dalil dia ni? Dalam sebuah riwayat yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kembali dari Mina, beliau bersabda. Maknanya hadis ni hadis tahun ke-9. Hadis tahun ke-9. Bab Nabi buat haji ke tahun ke-9. Sekali tu buat hajinya. Antara hadis akhir, Nabi kata ke dia, "Naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha." Semoga Allah, ni Nabi doa, semoga Allah mencerahkan, menceriakan wajah-wajah orang yang mendengar hadis-hadisku. Kemudian dia ingat, hafal ni ulama kata ingat. Tak kira lah dia hafal ke ataupun dia ingat selalu ke, tak kira. Dan dia menunaikannya, yakni dia amal. Menunaikannya, mengikut ulama kalau tengok dalam syarah, dia amal, dia dedahkan sunnah Nabi pada orang supaya amal, dan dia dakwah termasuk addaha. Sebagaimana dia dengar, dia tak ubah langsung. Maknanya pengikut sunnahnya berlaku sehingga dapat kelebihan nadharatul wajh ni, orang yang betul-betul jaga sunnah, dia tak ubah sedikit pun ciri-ciri sunnah Rasulullah, dia akan dapat nadharatul wajh. Nadharatul wajh dalam hadis lain dihuraikan pada hari kiamat, khusus pada mahsyar tu, walaupun dia hitam apabila hitam legam pun dia nampak berseri, supaya kunang-kunang, itu ulama kata. Itu kelebihan tu. Sehingga disebut kau orang kafir tu pergi dekat dia nak ambil manfaat cahaya tu. Serupa dengan orang yang ambil wuduk lah. Orang ambil wuduk kan, dia punya anggota wuduk tu jadi cerah. Dia panggil hurrun muhajjalun. Hurrun muhajjalin itu. Baik. Ini kelebihan lah. Sebab tu tak sia-sia kita akan dapat kebaikan dunia akhirat ikut sunnah Nabi. Tak secau kat orang bak ikut sunnah, kita buat kalau kita mengaji. Jangan dikata kat orang. Kata kat orang marah, kita buat, orang tak marah. Pasti tanya mana buat tak suruh orang. Nabi tu orang noyak gitu lah. Maksud kejap mana? Nabi tu orang, kita ikut orang, tapi orang tu nama Rasulullah. Sebut gitu lah. Kau tak kejap mana tadi? Ikut orang dah, tu orang tu Rasulullah. Demo ni orang mana nama ikut? Jadi banyak tu. Silap-silap bulan, pakubul no. Dan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ni beliau berikan kepada siapa sahaja yang menghidup, ana ubah tu menghidupkanlah. Makna orang yang fokus, bui perhatian. Jadi perhatian dia sunnah Nabi. Itu maksud dia. Jadi doa Nabi ni akan dapat nadharatul wajh, berseri-seri wajah ni Allah berikan kepada siapa saja yang mempraktikkan, yang mengamalkan, yang menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak kiralah proses cakna sunnah tu dalam bentuk hafal biar ingat ke, memahami biar betul, suruh dakwah orang supaya ikut sunnah Nabi dan dia amal. Semua tu Allah akan beri kelebihan nadharatul wajh, cerah, berseri-seri wajah. Doa ini tidak terhenti, dia terus berlaku sampai bila-bila. Oleh sebab itu, kata Syekh Abdul Razak ni, dia kata sesiapa yang menginginkan mendapat doa yang penuh berkat ini, di bila saja, di zaman mana saja, di tempat mana saja, dia kena cakna hadis, dia kena amal sunnah, dia kena ikut sunnah Nabi, baik dengan hafal, duk baca semua, mengamal dan dakwah. Tu kan. Sebab tu Maulana pernah sebut saja nak sebut ni, dia sebut ni. Dia kata ana insya-Allah kalau tu hawi, mana kita mati dalam keadaan mengajar hadis Nabi. Gitulah, tak usah sebut lebih-lebih. Kata nak sebut tu dia, walaupun ada cerita lah di sebalik tu. Tak boleh musilah ni. Tu boleh royak, sorry boleh royak tu. Tapi kukuk mana pun nekat dia, ada latar belakang dia, insya-Allah dia tu. Dia bila kita mengajar hadis ni sekali dengan Quran dah sebenarnya. Dia membantu kita faham Quran tu lah. Wa kana khuluquhul Quran tu gapo dia. Maknanya akhlak Nabi ni mana akhlak yang mana kalau kita nak dapat kelebihan di sisi Allah kena ikut Nabi. Sebab apa? Sebab akhlak Nabi tu Quran tu wahyu, dia ada berkait tu. Dia tak akan terpisah. Bila kita belajar hadis, maknanya sebenarnya hakikat Quran.
Sebab tu kalau kita belajar hadis secara sistematik, dia ada ke bab tafsir. Tak banyak hadis Nabi sebut Quran dalam hadis tu. Tak tamu-tamu kita ni ngaji pula tafsir, lagi mantap lah. Ngaji pula fiqh. Kemah lah. Banyak orang tak ngaji hadis secara sistematik, betul-betul pergi pada fiqh. Sebenarnya tidak lengkap. Dia kena ngaji serentak kau tu. Sebab kita ni tak. Ni hadis ni. Lepas tu kalau tidak ngaji Syama'il, kalau baca hadis-hadis biasa tak sebanyak ni. Misalnya contoh kalau Riyadhus Salihin pun tak ada hadis-hadis ni. Riyadhus Salihin kan 2000 lebih hadis tu. Tak ada hadis-hadis. Sebab dia bukan tumpu berat tu. Ni khusus. Baik, hak asalnya niatul lebih, hak ni 400 lebih. Ya adalah dia buat setengah-setengah tu. Baik. Cuba tengok di sini kata Sufyan bin Uyainah. Dia kata ma min ahadin yatlubul hadith illa wa fi wajhihi nadrah. Sesiapa saja yang mencari hadis, menuntut ilmu hadis, belajar hadis sampai bila-bila pun dia buat aktiviti ni, akan ada cahaya pada wajah dia. Boleh hadis dia tu tak comel, tak semak lah, tapi cahaya Allah beri senang hati orang tengok. Kalau ikhlas lah. Kalau tak ikhlas orang tengok serabut perut jadi. Dia kena nak ayat wan malam nak dengar malam sajalah tengok ada orang ngajar teruk sungguh dia ngajar tu ngajar agama bukan ustaz, tapi gak habis dia ngajar dia sebut hadis lah terpukau baca salah hadis dia gaul berlaku hadis hak tidak hadis pun dia ngomong berlaku. Neng kita tengok Allah kata berat, maknanya dia tak tahu tu kitab mana kitab yang muktabar tu. Dia asal kitab dia baca. Bahaya tu gitu. Bahaya kan? Baik, seterusnya kita pergi 55. Nota 55. Nota 55. Tu kan. Cuba kita tengok nota 55 tu, ambil situ Diriwayatkan oleh penulis Al-Jami'. Okey, Ibnu Majah dan Yuk mari sini hadis Jabir. Yuk mari dengan lafaz naddarallahu 'abdan sami'a maqalati fa wa'aha thumma adda liman lam yasma'ha. Ni lebih terang lagi. Apa dia? Semoga Allah menceriakan. Ana sebut menceriakan lebih tepat lagi nadarah ni. Sebab bila tu tidak cerah, cuma orang panggil bercahaya, berseri. Semoga Allah memberi seri wajah seseorang hamba yang mendengar hadisku. Maqalat itu hadisku lah maksudnya. Asal maqalat itu perkataanku, tapi sini maksud hadisku. Kemudian dia hafal, dia ingat, dan dia amal, dia laksanakan, dia sampai kepada dia tunai, dia sampai tu kepada orang yang belum dengar. Hak ni sebenarnya ada huraian dia. Ana perlu sebut sama dah ni. Menyampaikan hadis pada orang tidak semesti melalui lisan. Lisan ni ada dua, lisan hal dengan lisan maqal. Lisan maqal ni perkataan. Sebab anda duk mengajar ni, dia panggil mengajar secara lisan maqal. Selagi lisan hal ni kita amal hadis, kita tak kecap pun. Kita sini kita tahu Nabi amal, kita buat biar orang tengok. Pergi masjid, lagu mana semaya, lagu mana berzikir, lagu mana cara baca, kita buat sebiji seperti kita ngaji. Tu maksudnya kita menyampaikan hadis. Tetap akan boleh nadaratul wajh. Sebab tu ulama kata tak semestinya kena ngajar baru boleh. Tak semesti kena ngajar hadis, sepuluh anak ngajar, sepuluh malam ngajar, sepuluh ustaz-ustaz kita duk ngajar baru orang panggil menyampaikan hadis. Tak mesti gitu. Tu hak asah. Mengamalkan hadis dengan tampak supaya ditiru oleh orang. Tu termasuk juga. Bahkan hak tu kadang-kadang lebih berkesan lagi. Orang beci kecap banyak ni. Gitu pak orang kata sunnah Nabi tidak gini. Gitu sama kalau jumpa dia. Siapa orang panggil sunnahku sudah mari. Siapa orang panggil gitu dia. Kalau siapa pun kat tu tak molek tu, tak kena cara. Kaedah tidak hikmat tu. Siapa orang panggil sunnahku dia. Kecek sunnah orang beci tak seru kecek buat. Biar orang tengok. Cukup dah tu. Batu anak mudah kalau gugu kita. Dia isap okok bismillah isap okok tu betul tak? Dia ini pada terpayah main kakak lah. Ada kakak ni payah lah dia tu. Gugu kita kita nak kata mana? Kalau nak ngopak kau bismillah dulu kita kata. Sebab dia boleh menyebabkan seorang itu jadi berfikir. Mudah-mudahan ada perubahan lah. Baik. Juga dari Darimi dengan lafaz yang lebih kurang sama lah.
Begitu Imam Ahmad dalam kitab Musnad Imam Ahmad dan Jabir bin Mut'in dengan lafaz dia naddarallahu ra'an sami'a maqalati. Hak tadi naddarallahu 'abdan, supaya lebih kurang maksud. Tadi naddarallahu 'abdan, ini naddarallahu ra'an. Baik. Seterusnya kita pergi kepada hadis yang ke-21. Wa bihi qala hadatsana Abu Ammar Al-Husain bin Huraith Al-Khuzai qala Haddatsana Ali bin Husain bin Waqid Haddatsani Abi qala Haddatsani Abdullah bin Buraidah qala sami'tu Abi Buraidah yaqul Ja'a Salmanul Farisi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina qadima al-Madinah bima'idatin 'alayha rutabun fawada'aha baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Salman ma hadha faqala sadaqatun 'alayk wa 'ala ashabik faqala irfa'ha tu fi'il amr. Bagi orang ngaji bahasa Arab nak letak baris bawah tu kena tengok huruf yang ketiga. Huruf ketiga baris atas kena baris bawah alif tu. Irfa. Kalau huruf ketiga baris bawah kena baris bawah juga. Misalnya kita kata ke dia iqdi. Iqdi. Dot baris bawah kan baru. Tapi kalau baris depan, baris depan. Misalnya unzur. Tu kaedah dia lah. Mudah. Tuhan sebut tu dari kaedah tajwid tu sebenarnya. Tapi kita boleh guna tu. Kalau orang ngaji sarah Arab, dia kena tengok ain fa'il mudhari' dia panggil. Boleh pada ain ngaji bahasa Arab boleh ain fa'il mudhari'. Dia kata dia ain fa'il mudhari' ni. Fa fa'il, ain fa'il, lam fa'il. Untuk orang ngaji ilmu morfologi lah, morfologi Arab sarah. Baik. Jadi irfa'ha fa inna la na'kulu as-sadaqah. Faqala farafa'aha faja'a al-ghada bimithlihi فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا سلمان فقال هدية لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه أبسط huruf tiga bagi depan gitu. Jangan kita kata tak apa mana-mana murid tak buh tu, tak boleh. Ubsutu ثم نظر إلى الخاتم إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به وكان لليهود فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما وكان لليهود dia kena bukti situ fashtarahu rasulu tu bukan rasul itu salah tu, dia jadi fa'il pada ishtara, hu tu jadi maf'ulun bih, hu tu kembali pada Salman. Marji' dhamir dia panggil. Kalau ngaji bahasa dipanggil marji' dhamir hu tu ya'udu ala Salman wa kalimatu rasulu tu fa'ilun lishtarah dia panggil. Tu kalau i'rab gitulah. Dia jadi fa'il. Jadi fa'il kena bagi depan lah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikadza wa kadza dirhaman ala an yaghrisa nakhlan fayamalu Salmanu fihi hatta tut'im. فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخيل إلا نخلة واحدة غرسها عمر فحملت النخل من عامها ولم تحمل النخلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن هذه النخلة فقال عمر يا رسول الله أنا غرستها فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرسها فحملت من عامها. Imam Tirmizi dengan sanad telah meriwayatkan hadis daripada Buraidah, ayah kepada Abdullah. Kata Buraidah, Salman Al-Farisi, dia orang Parsi. Hebat Salman ni. Ni antara sahabat yang banyak berjasa dalam peperangan. Salman Al-Farisi pernah menemui Nabi SAW ketika beliau baru datang hijrah ke Madinah. Dia pergi ke Madinah pun sebenarnya kerana nak cari Rasulullah. Itulah sebab dia bunyi ada pedagang-pedagang sebut, pergi berdagang di pasir kata ada dah nak orang ngaku jadi Nabi di Wadil Qura ni. Gak dia ni antara orang yang reti baca kitab ni, Salman ni. Dia duk tahu dah maklumat tentang Nabi. Sebab tu cuba tengok sini. Dia mari
Lalu pada satu pagi tu dia bawa satu hidangan. Macam apa, talam lah, kita ada talam tak? Talam ni gitu. Yang mana dalam talam, dalam hidangan tu ada berisi rutab, kurma Mekah. Hak bunyi kurma apa ni? Separuh masak tu lah. Hak kita mabuk kuk. Allah, hak ni tak kalau duduk Madinah kan. Oh, kalau pergi Kokobak memang pergi cari hak ni. Dia gerak ada tepi-tepi jalan gerak tu, dia gantung tu hak besar 2 kali ibu jari. Kerana dia wistaka cuma gitu. Makan tu dia bunyi tu. Dia warna pun ada 2 warna pada biji tu sebab dia Mekah. Dan ia hidangkan makanan tersebut di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi pun kata kepada dia, "Wahai Salman, apa ini?" Nabi bukan tanya buah lepas ni lah, hak ni kita bincang lepas ni, dia ada dalam huraian. Nabi tanya Salman, "Apa ni?" Salman pun jawab, "Ini adalah sedekah untuk Rasulullah dan para sahabat." Itu jawab Salman. Maka Nabi pun kata, "Pindahkanlah. Irfa'ha ni mana bawa pergi akak. Irfa'ha tu akak maidah ni, akak hidangan. Sesungguhnya kami keluarga Nabi dan keluarga dia tidak makan daripada sumber sedekah." Kalau sedekah kita tak akal. Zakat kau apa tu sedekah lah tu tak akal. Maka Salman pun akak lah. Dalam riwayat lain Salman wi pada sahabat-sahabat lain. Keesokan harinya Salman mari pula, pagi buta lagi mari. Sebab rad pagi lagi mari, bawa pula hidangan yang sama dan dia hidangkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah tanya pula, "Apa ini wahai Salman?" Salman pun kata, "Ini hadiah untuk Rasulullah. Hadiah untuk engkau wahai Rasulullah." Hari sebut sedekah, hari ni sebut hadiah pula. Ni bagi teh lah, tu bagi teh lah tu. Dia nak uji Nabi. Maka Rasulullah kata kepada para sahabat dia, "Makanlah. Ubsutu ni makna gini. Kalau kita bahasa pakat jamuh ni. Ubsut ni asal makna gini. Ni dia panggil iqbid gini. Taksir, isyarat taksir. Iqbid ni dalam bahasa Arab isyarat kedeku, jenis kedeku tu gini sama. Tak aja buka. Ubsut makna buka. Buka tu hala, ambil kalau kita pakat jamuh lah sikit sari. Kalau bahasa Kelantan. Nabi kata ke sahabat dia, maksudnya makanlah. Kemudian Salman melihat, pada waktu itu dia nampak, hak ni ana pun tak sempat nak rujuk, cuma saya ingat ana lah, ana baca dulu-dulunya. Sebab Nabi ni pakai pakaian macam singlet gitu, nipih sehingga dia melihat ada nampak tu. Sebab kan kita bincang dah sebenarnya kulit Nabi ni putih, jadi cok kenabian ni dengan ada bulu tu nampaklah beza tu. Sebab kita kata tetek lah bila kita pakai baju nipis, dia nampak tempat puting tu, kita tahu tak? Lagu tu lah dia nampak. Bukan kata Nabi tak pakai baju. Tak. Sebabnya masa Nabi belajar malah kata tak pernah. Tak boleh kita nak kata sekali Nabi duduk sama sahabat Nabi tak berbaju. Tak ada. Kalau tidak pun dia akan letak juga. Jadi hak ni kalau dia pakai baju pun baju nipis, bukan baju hak lengkap lah. Jadi boleh nampak. Ataupun boleh jadi dia sebar tak kain yang tak pakai gitu. Sebab tu dia nampak. Kemudian Salman melihat cap kenabian di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Salman pun terus memeluk Islam, masuk Islam selalu. Sebelum itu, Salman ini. Sebelum itu, dia ni adalah hamba sahaya orang Yahudi. Dia ada sejarah dia lah apa dia jadi hamba tu. Asal dia tidak hamba masa duduk di Farsi tu. Katanya dia perahu dia kena hanyut laut. Lepas tu dia kena jual. Yahudi beli. Beberapa orang berlaku bersahabat gini. Di antara dia. Lepas tu dia jadi hamba sama itu. Tu antara cerita disebut lah. Tak apalah. Maknanya bila sampai Madinah tu dia hamba lah. Masa ni dia hamba lagi. Masa dia nak uji Nabi ni. Kemudian Rasulullah menebus dia dengan harga sekian-sekian dirham lah, tidak sebut berapa, tapi dengan duit perak, nilaian duit perak. Antara syarat yang diletakkan oleh tuan mas dia tu untuk supaya dia merdeka, ni dia panggil merdeka secara mukatabah, istilah dia merdeka secara mukatabah dipanggil. Mukatabah ni dia kena bayar, tebuh diri dia sendiri, sama ada dengan buat kerja ataupun dengan dia kerja boleh duit dia bayar. Sini ni Nabi bayar guna duit, lepas tu dia kena tanam untuk tuan mas dia tu satu tanah kebun tu, semua dia kena tanam kurma dalam satu kebun. Tak tahulah berapa puluh pohonnya. Satu bidai tanah
dia kena tanya kurma. Dan Salman jaga kebun itu sehingga berbuah. Bila dia tanya tu dia merdeka, tapi dia jaga. Tu syarat dia. Semua pohon kurma itu ditanam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, kecuali sepohon saja yang tidak ditanam oleh Rasul. Disebut sini. Hak ni pun kita bincang kemudian apa maksud sebenarnya. Dalam huraian akan datang akan ada sebut. Rupanya hak sepohon tu Umar tani. Tak buah tu. Tak buah tu. Semua pohon kurma tersebut berbuah kecuali satu pohon yang ditanam oleh Umar. Ada riwayat yang Umar kata, tangan aku panah kali. No. Umar jenis panah semua kan. Kali tak sesuai. Memanglah orang kita pun kata tak tangan panah tak jadi nana tak hidup macam. Maka Rasulullah pun bertanya, siapa tanya pokok kurma hak so ni tak buah ni? Umar pun jawab, saya ni. Saya tanya untuk buah laku. Maka Rasulullah cabut pokok sebut tanya semula. Gapo dia maksud dia tu kita bincang kemudian dia ada kata tu. Lalu pohon itu pun berbuah pada tahun sebut. Ni nak ayatnya mukjizat Nabi ni. Cepat buah. Ni antara tersenar sebagai mukjizat Nabi. Baik, kita ambil sedikitlah nak bincang semua tak sempat. Nombor 1, anda buh nombor tu. Mudah, nombor 1. Di antara kisah Salmanul Farisi, dia mendengar berita ni daripada orang ahli perniaga hak pergi berniaga ke Parsi itulah. Dia dengar orang duduk kecek. Dia kata Nabi akhir zaman ni ada dah ni. Muncul dah. Ada orang duduk kecek gitu. Dan Salman sebelum itu dia telah ada dah maklumat tentang tanda-tanda ke Nabi akhir zaman, ada dah maklumat. Di antaranya Nabi ni dia hanya terima hadiah, dia tidak terima sedekah. Di antara tanda lagi dia tahu melalui kitab-kitab Yahudi lah, bahawa di atas antara dua bahu Rasulullah tu ada cap kenabian. Maka dia berusaha untuk datang ke Madinah untuk mengetahui lokasi mana ke orang panggil Wadil Qura tu. Ini ana terjemah berdasar maklumat lain lah, supaya lebih mudah lagi nak faham. Mana dia berusaha nak jumpa Nabi dan dia cari mana tu orang panggil Wadil Qura tu. Bahkan ia datang ke Madinah pun dalam rangka berusaha, sebab dia mari Nabi hijrah dah. Berkali kalau Nabi duduk, tapi setengah riwayat kata masa dia mari tu di Madinah. Ada riwayat sebut sebelah hijrah di Madinah. Dia mari dia uji Nabi tu. Ada juga sebut riwayat sebelum Nabi hijrah lagi. Tapi hak ni nampaknya di Madinah. Ya? Sebab dia sebut selepas hijrah. Baik. Gitu kan? Selepas hijrah Madinah. Ya? Iyalah, ada setengah riwayat lain maknanya sebelum Nabi hijrah. Sebelum Nabi hijrah ada juga. Ada juga sebut. Tapi hak ni nampaknya bila dia kata selepas hijrah ni maknanya ni di Madinah. Tapi ada riwayat lain yang anda jumpa tu dia sebut masa sebelum Nabi berhijrah. Mana zaman Makkiyah lagi, bukan zaman Madaniyah. Tapi hak ni Madaniyah sebab dia selepas hijrah. Baik. Tu. Jadi maknanya dia mari dengan niat nak masuk Islam dah tu. Hak itulah Syiah sebut lah, kita dia Syiah saja nak sebut no. Syiah kata ramai-ramai sahabat Nabi Salman inilah sebenarnya hak Islam sengerti sebab dia cari. Saya nak bakar Nabi pergi cari dia. Tengok tu. Dia bahagia budak-budak lagu tu. Dia jenis sahur gitu. Salman ni dok Nabi tak cari, dia pergi cari Nabi. Saya nak bakar Nabi pergi cari dia. Kan Nabi dakwah dia kan. Dia kata memang hukum mana semua sahabat Nabi lebih Salman. Dalam kitab Syiah. Sebab apa? Al-Farisi tu. Nak sebut bunyi Faris tu lah. Orang Parsi tu. Yang kedua, yang terakhir lah kita ambil yang kedua. Perkataan Buraidah, dia kata Salman Al-Farisi pernah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau baru datang hijrah ke Madinah. Ia membawa sebuah hidangan yang berisi rutab, yakni kurma Mekah lah. Dan ia hidangkan makanan tersebut di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi bersabda, "Wahai Salman, apa ini?" Kalau dia nak ayatnya apa ini tu apa maksud? Kalau tu dia nak bincang ya. Apa ini tu bukan Nabi tanya jenis makanan yang terhidang dalam maidah tu, dalam hidangan tu. Bukan dia tanya makannya gapo ni. No, bukan itu maksud dianya. Kerana jenis makanan tu memang rutab. Dan mungkinlah ada beberapa jenis makanan lain, tapi rutak lah banyaknya. Namun maksud Nabi mahadha tu
sangat difahami oleh Salman. Dia tanya, ni bui ni sebagai hadiah ke sedekah? Dia mahadha tu maksud tu, bukan nak tanya jenis makanan. Jadi sebab tu Salman jawab sedekah ni. Bila kata sedekah, maka Nabi berkata irfa'ha, buat pergi ke lain lah. Dalam setengah riwayat Nabi suruh sahabat makan, Nabi tak makan. Tu sesungguhnya kami keluarga Nabi ni, Nabi dan keluarga Nabi tidak makan sedekah. Ini adalah tanda pertama. Tanda pertama yang tampak bagi Salman bahawa beliau tidak makan sedekah. Ini salah satu tanda. Hak Salman tahu dah melalui kitab Yahudi. Nabi akhir zaman tak makan hak sedekah wi. Kalau nak wi, kita kena niat hadiah untuk dia, baru dia makan. Disebutkan dalam beberapa riwayat hadis yang lain bahawa Nabi suruh sahabat-sahabat dia makan, sedangkan dia sendiri tak makan. Jadi para ulama memberi erti bahawa sabda Nabi hak ni, pindahkanlah. Maksudnya pindahlah makanan ni hak duduk depan Nabi, biar letak depan sahabat. Nak suruh sahabat makan. Dengan demikian riwayat ini tidak bercanggah dengan riwayat yang menceritakan bahawa Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk memakai makanan sedekah hak Salman bu itu. Tak bercanggah lah. Tidak bercanggah. Nak ayat sini, nak ayat ni, Nabi tak makan sedekah. Gitu maksudnya. Baik, untuk seterusnya tu kita bincang minggu hadapan. Kita berhenti setakat tu dulu. Jadi hak nombor 3 tu kita bincang minggu hadapan. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.